Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar bin Putra. Hari ini saya akan membentangkan mengenai perbandingan epistemologi antara rasionalisme dan empirisme. Kalau dah namanya belajar falsafah, perkataan epistemologi pasti menjelma dalam fikiran. Sebab epistemologi adalah salah satu cabang utama perbahasan falsafah. Secara semantiknya, epistemologi yakni daripada Yunani bermaksud pengetahuan dan logos, pula bermaksud hujah logik. Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Dari segi bahasa, epistemologi bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan. Epistemologi merupakan satu cabang falsafah. Epistemologi adalah kajian tentang sifat pengetahuan, justifikasi dan rasionalisme kepercayaan. Banyak perdebatan dalam epistemologi berpusat pada 4 bidang: analisis sifat pengetahuan dan bagaimana ia dikaitkan dengan konsep seperti kesahihan, kepercayaan dan justifikasi. Berbagai masalah skeptisisme, sumber, kaedah dan skop pengetahuan dan kepercayaan yang wajar, dan kriteria pengetahuan dan justifikasi. Epistemologi menangani soalan-soalan seperti apa yang membuat kepercayaan yang wajar dibenarkan, apa artinya mengatakan bahawa kita tahu sesuatu, dan pada asasnya bagaimana kita tahu bahawa kita tahu. Antara persoalan epistemologi ialah apakah yang dimaksudkan dengan ilmu, bagaimana seseorang itu tahu tentang sesuatu perkara, apakah asas kepada ilmu yang benar. Perbahasan epistemologi Plato contohnya adalah untuk memahami what it was to know, bagaimana ilmu itu dikatakan baik untuk orang yang mengetahui. Epistemologi Locke pula cuba untuk memahami bagaimana seseorang manusia memahami sesuatu perkara. Dengan kata lain, Locke berpandangan manusia dapat memahami sesuatu perkara menerusi pengalaman. Terdapat dua fahaman pemikiran yang menjadi perdebatan dan percanggahan antara satu sama lain, iaitu empirisme dan rasionalisme. Apakah itu empirisme? Empirisme adalah teori yang mengatakan bahawa pengetahuan hanya datang atau terutamanya dari pengalaman deria. Teori ini menekankan peranan 5 deria dalam memperoleh pengetahuan. Empirisme menolak konsep semula jadi atau pengetahuan yang tidak lahir. John Locke, salah seorang ahli empirik paling terkenal, menyatakan bahawa minda adalah batu kosong, yakni timbullah rasa apabila kita memasuki dunia. Mengikut teori ini, ia hanya lewat melalui pengambilalihan pengalaman yang kita dapati pengetahuan dan maklumat. Walau bagaimanapun, jika pengetahuan hanya datang melalui pengalaman, tidak mungkin kita bercakap tentang sesuatu yang tidak kita alami. Tuntutan ini mempersoalkan kesahihan konsep agama dan etika. Kerana konsep-konsep ini tidak dapat diperhatikan atau berpengalaman, mereka dianggap tidak bererti. Walau bagaimanapun, ahli empiris yang sederhana menerima bahawa terdapat beberapa fenomena yang tidak dapat dijelaskan melalui panca indera. Seterusnya ialah apakah rasionalisme. Rasionalisme adalah teori yang menyatakan ilmu pengetahuan melalui sebab, yakni alasan adalah sumber pengetahuan dan justifikasi. Terdapat 3 tuntutan asas dalam rasionalisme dan rasionalis mesti mengamalkan sekurang-kurangnya salah satu daripada 3 tuntutan ini. Tuntutan ini dikenal sebagai tesis intuisi atau potongan, tesis pengetahuan semula jadi atau tesis konsep semula jadi. Yang pertama, pengetahuan mendalam. Rasionalis berhujah bahawa kita tidak dilahirkan dengan minda seperti buta, tetapi kita mempunyai pengetahuan semula jadi, iaitu sebelum kita mengalami dunia kita tahu beberapa perkara. Yang kedua, intuisi. Rasionalis juga boleh membantah bahawa terdapat beberapa kebenaran yang boleh dibuat tanpa pengalaman di dunia, walaupun tidak diketahui dengan sendirinya. Contoh-contoh kebenaran tersebut termasuk logik, matematik atau kebenaran etika. Yang ketiga, konsep bawaan.
beberapa ahli falsafah berpendapat bahawa pengetahuan semula jadi dan konsep bawaan adalah sama, manakala beberapa ahli falsafah lain berpendapat bahawa mereka adalah berbeza. Konsep yang mengamalkan orang-orang ini mendakwa bahawa beberapa konsep adalah sebahagian daripada sifat rasionalis kita dan tidak berdasarkan pengalaman kita. Walaupun kedua teori ini, rasionalisme dan empirisme, sering berbeza-beza antara satu sama lain, kedua alasan dan pengalaman boleh menjadi sumber pengetahuan. Pemerolehan bahasa boleh diambil sebagai contoh ini. Walaupun pengalaman diperlukan untuk menyempurnakan bahasa, jumlah tertentu, intuisi, potongan dan pengetahuan semula jadi juga diperlukan untuk memperoleh bahasa. Seterusnya ialah perbezaan utama empirisme dan rasionalisme. Epistemologi adalah cabang falsafah yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Ia mengkaji sifat pengetahuan, rasional, kepercayaan dan justifikasi. Rasionalisme dan empirisme adalah dua pemikiran dalam epistemologi. Kedua-dua pemikiran berkenaan dengan sumber pengetahuan dan pembenaran. Perbezaan utama antara rasionalisme dan empirisme ialah rasionalisme menganggap alasan adalah sumber pengetahuan, sedangkan empirisme menganggap pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Perbezaan antara rasionalisme dan empirisme. Definisi rasionalisme. Rasionalisme adalah teori berdasarkan tuntutan bahawa alasan adalah sumber pengetahuan. Empirisme pula ialah teori berdasarkan tuntutan bahawa pengalaman adalah sumber pengetahuan. Dari segi intuisi, rasionalisme bermaksud percaya kepada intuisi. Empirisme pula tidak percaya kepada intuisi. Terakhir sekali ialah refleksi peribadi. Menurut saya, perbezaan antara rasionalisme dan empirisme berdasarkan dua fahaman, iaitu rasionalisme mengenai ilmu berdasarkan akal yang dikaji, manakala empirisme mengenai ilmu bersumberkan panca indera manusia dan pengalaman manusia. Kedua-dua fahaman ini adalah sangat berguna untuk masa kini. Ini kerana jika kita mahu menerokai sesuatu ilmu, kita perlu berfikir dan memahaminya dengan akal untuk memahami sesuatu ilmu. Malahan pengalaman dari segi melihat, mendengar sesuatu ilmu tu amat berguna untuk diri lebih maju untuk memahami sesuatu ilmu. Sekian, terima kasih.